Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, tajuk hari ni ada seorang sahabat ni. Dia keluarkan satu kenyataan, satu video dia, kemenangan jika kemenangan berpihak kepada Perikatan Nasional akan membantutkan ekonomi negara, akan membantutkan KDNK negara. Jom sama-sama kita tengok, kita fikir logik kah ataupun tidak logik apa yang berada ni cakap. Kan sama-sama kita saksikan. Betul ke? Betul ke? Kemenangan Perikatan Nasional akan membantutkan pertumbuhan ekonomi negara. Bukan kata saya, tetapi kata pakar ini, iaitu Geoffrey Williams dan juga Raymond Navaratnam. Number don't lies, ataupun nombor tidak akan menipu. Itu yang mereka ulas berdasarkan kepada fakta-fakta daripada Jabatan Statistik Negara ataupun DOSM yang mengatakan dari sudut pertumbuhan atau sumbangan KDNK negara pada negeri-negeri ini, contohnya negeri-negeri yang ditadbir oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai contoh Kelantan, lebih 50 tahun ditadbir, Terengganu, Kedah tidak mampu pun untuk menyaingi dua negeri yang utama iaitu Selangor dan juga Pulau Pinang dalam menyumbang KDNK negara lebih 30%. Selain itu, apa yang mereka ulas adalah daripada sudut keyakinan manifesto yang ditawarkan dalam bentuk ekonomi oleh parti-parti yang akan bertanding pada pilihan raya negeri ini. Okey, tapi nanti adalah geng-geng daripada Perikatan Nasional akan serang kata, yalah, negeri Kelantan tu berapa lama dianaktirikan, berapa lama kerajaan PAS dapat berada di persekutuan dan tidak dapat nak buat apa-apa, tapi kerajaan dah terbubar. Lepas tu Kedah ni jauh daripada Kuala Lumpur. Lepas tu nak buat bila nak buat projek airport sebagainya, tak ada, tak diberikan ruang dan sebagainya. Macam ni nak terangkan. Dalam artikel ni juga menerangkan bagaimana keyakinan pelabur-pelabur terhadap tawaran manifesto yang diberikan oleh parti-parti ini. Semalam kita dapat tengok bagaimana kerajaan negeri Selangor membentangkan dengan jelas hala tuju negara berdasarkan gabungan koalisi perpaduan yang ada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jika mereka menang, ekonomis Raymond Navaratnam menerangkan bahawa tidak akan ketinggalan daripada aspek sosial dan juga kebajikan yang akan dijaga secara inklusif. No one left behind. Persoalan sekali lagi, apa yang mampu ditawarkan oleh geng-geng Perikatan Nasional yang kita dengar cuba untuk membawa dakwah dan menakluki negeri Selangor, nak cuba mengkelantankan negeri Selangor ni? Apa polisi selain Selangor Baharu itu, apa yang perlu diperbaharui lagi di negeri Selangor ini? Saya ada pergi satu event, saya dengar sendiri daripada Wan Ahmad Faisal, mereka kata kalau kita menang negeri Selangor ni, kita akan menukar kerajaan di persekutuan. Akan berlaku sesuatu yang besar di Putrajaya kalau kita berjaya menakluki Selangor. Itu je yang ada. Sekadar untuk menumbangkan kerajaan tanpa ada idea dan polisi. Bila kita tanya apa yang mereka mampu buat, dia kata, bagilah saya menang dulu, baru tahu apa manifesto saya. Okey geng. Apa faham apa yang hala tuju sebenarnya Perikatan Nasional ni ditubuhkan. Dan untuk PAS memerintah Kelantan, apakah hala tuju yang sebenar-benarnya? Takkan semata-mata agama. Takkan semata-mata hang hanya memikirkan untuk agama tanpa hang memikirkan keperluan asas rakyat, tanpa hang menyediakan keperluan-keperluan ni. Dan apabila hang dapat sediakan keperluan ni, pelabur-pelabur pun baru akan percaya. Depa tahu bila depa mai kat tempat hang, dekat negeri hang, depa tahu masalah air tak ada, masalah elektrik tak ada dan pelbagai sumber-sumber lain semua dah ada sepatutnya lah kan. Sama ada depa mai, depa akan tengok air macam mana, elektrik macam mana, lepas tu untuk pekerja-pekerja apa semua macam mana. Ini kalau pelabur nak mai tapi air tak ada, air macam mana ni? Air pula keruh. Pelabur pun of course lah, pelabur akan tolak mai ke Kelantan, mai ke Kedah ke, dekat Terengganu ke. Disebabkan satu kepercayaan daripada pelabur tu tak ada. Sebab tu lah PAS tak ada langsung, tak ada pelabur yang nak masuk ke belah
Kelantan dan juga Terengganu ataupun Kedah. Sebab satu lagi yang dia duk banggakan dekat Kedah pelabur masuk. Dekat Kedah, majoriti pelabur yang masuk dekat negeri Kedah, terutama dekat Kulim, itu semua daripada kerajaan pusat. Kerajaan pusat yang meletakkan di situ daripada tertubuhnya Kulim High Tech. Kulim High Tech tu kerajaan pusat yang hidupkan dekat Kulim High Tech. Dan penganalisis pun dah buat kalau PAS memerintah, pelabur pun tak percaya dengan PAS ni. Kalau Perikatan Nasional ni di bawah Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang memerintah, pelabur pun kemungkinan 50-50 dia nak masuk Malaysia. Why? Sebab dah ada track record. Muhyiddin Yassin dah pernah jadi Perdana Menteri dan apa pun tak ada. Pelabur pun langsung tak masuk, malah pelabur lari keluar. So, tak ada pun sepanjang tempoh kempen hari tu dan selepas kempen, mereka menunjukkan dasar yang jelas. Kalau ni 6 negeri ni Perikatan Nasional dapat tawan, apa yang mereka akan buat? Tak ada pun. Dia hanya menjanjikan dengan manifesto. Manifesto yang dia janjikan di luar jangkaan ataupun di luar kemampuan kerajaan negeri pula tu. Seperti mana yang dia tawarkan dekat Selangor. Di luar kemampuan sudah. Sebab sekarang ni segala mak nenek perlukan komitmen. Disebabkan kita ambil pasal ayat percuma lah kan. Disebabkan sekarang ni bukan semua rakyat Selangor dapat air percuma. Disebabkan income pendapatan yang dapat kepada air Selangor kepada kerajaan negeri. Sebab itulah kalau ada paip air yang pecah, ada kebocoran di mana-mana, akan ada syarikat yang dilantik oleh kerajaan negeri ataupun syarikat. Kalau dengar info air pecah, terus on the spot pergi buat. Kalau hampa penonton daripada Seri Gombak, hampa akan perasan. Dekat Seri Gombak, dekat kawasan aku ni, selalu paip air pecah. Di bawah jalan tu ada beberapa pipeline di bawah tu. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, paip air pecah, banjir seperti hujan, banjir kilat. Pukul 3 pagi dah ada kontraktor dah pergi korek, dah start buat dah. Itu disebabkan bukan semua rakyat dapat air percuma dan ada rakyat yang kena bayar. Duit yang kena bayar itulah kerajaan negeri dapat sediakan satu kontraktor untuk ubah suai ataupun baik pulih paip-paip yang bermasalah. Itu aku hanya ambil daripada segi air yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional sebagai percuma. Fahamlah maksud aku. Jadi seperti mana kerajaan Selangor buat, dia menceritakan dasar-dasar apa yang akan buat dalam masa 5 tahun. Dan alhamdulillah, negeri Selangor adalah negeri yang terkaya di dalam negara, pendapatan yang paling tinggi di dalam negara. Sebab tu kerajaan Selangor dapat buat macam-macam. Dapat buat pengubah suai yang macam-macam. Dapat beri manfaat kepada rakyat yang sangat-sangat banyak. Malah manfaat tu dapat dinikmati kepada bukan rakyat Selangor. Tak kiralah rakyat daripada Kedah ke Kelantan kan, Terengganu kan, daripada macam aku daripada Kedah pun, aku dapat menikmati apa yang disediakan oleh kerajaan Selangor. Sedangkan aku bukan rakyat Selangor. Faham tak? Jadi banyak yang kita nak bahaskan. Dan kena ingat, pendapatan di setiap negeri-negeri yang diperintah oleh PAS tak pernah meningkat. Duk tara tu je. Malah sebelum ini kerajaan negeri pun tak mampu nak bayar gaji-gaji penjawat awam di negeri tu. Di negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, malah terpaksa buat hutang dengan kerajaan pusat untuk dapatkan duit tu untuk nak bayar gaji-gaji pekerja. Sebab apa? Tak ada pertumbuhan di negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. Tak ada pun. Ni menteri besar pergi buat perjanjian dengan billionaire ataupun jutawan-jutawan di luar negara, tarik projek mereka, tarik mereka punya syarikat, main masuk ke dalam negeri-negeri ini. Tak ada pun yang berlaku macam tu. Sangat-sangat jaranglah kita tengok. Yang habis pun pergi ke luar negara makan angin. Rakyat duduk tengah banjir, menteri besar boleh pergi jalan dekat New Zealand. Itu yang hebatnya, habiskan apa yang ada, rakyat, Allahu Akbar.
Malah kalau dia nak bandingkan di antara 3 negeri ni ataupun 4 negeri, 3 lah kita ambil, Kelantan, Terengganu, Kedah, depa tak dapat lawan Pulau Pinang dan juga Selangor. Faham tak? Depa tak dapat lawan. Dengan depa tak dapat lawan dan depa tak dapat buktikan di bawah pemerintahan depa hebat, megah, malah bergaya dapat tinggal negeri Selangor ni. Untuk macam mana cakap, untuk depa nak tutup mata kegagalan depa boleh cakap Selangor tak apa dekat dengan KL. Lepas tu claim Pulau Pinang Kedah punya. Claim sana, claim sini, oh dulu Pinang ni kami punya. Kononnya depa nak balik Pulau Pinang. Bila Pulau Pinang ada di dalam Kedah, depa boleh kaya. Senang je kerja dia macam tu. Claim. Lepas tu mereka akan bagi alasan apa? Oh, tengok Kelantan tu dah dianak tirikan dah berapa lama? 30 tahun dianak tirikan. Okey. 30 tahun sebelum PAS ada di dalam kerajaan pusat 33 bulan, apa yang mereka buat dekat Kelantan sepanjang 3 tahun ada di dalam kerajaan? Apa yang PAS buat untuk negeri dia? Dulu PAS kata dia kingmaker. Siapa yang tak boleh ikut dia akan tarik sokongan. Tapi tak berlaku. Sepanjang 33 bulan, apa yang dia buat sepanjang dia jadi kerajaan pusat, apakah manfaat daripada kerajaan pusat dia hasilkan kepada negeri dia? Adakah? Cuba hampa tengok. Adakah? Adakah sepanjang 33 bulan tu Tuan Ibrahim Tuan Man menyediakan satu peruntukan untuk negeri Kelantan untuk selesaikan masalah rakyat Kelantan? Selesaikan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok, adakah berlaku macam tu? Tak berlaku. Kenapa selepas Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, kenapa Anwar Ibrahim yang kena selesaikan? Kenapa Anwar Ibrahim yang kena bagi peruntukan ini kepada negeri yang diperintah oleh PAS? Faham tak? Peliklah. Lepas tu, kita tak dapat royalty. Royalty PAS ada di dalam kerajaan pun PAS tidak mendesak kerajaan yang PAS bersama tu untuk minta royalty. Malah hanya dapat wang ihsan. Hanya sekali saja PAS pernah dapat royalty sewaktu Pakatan Harapan 1-0 di bawah Mahathir Mohamad. Sekali itu je. Itu duit yang dapat 400 juta tu pun buat apa? Adakah dia belanjakan duit tu untuk tukar ayak baru, untuk buat pam, untuk buat loji, untuk buat itu? Adakah dia buat macam tu? Malah tiba-tiba apa Mercedes baru keluar? Oh, kita ni Nabi pun naik unta mahal, Nabi pun naik kuda yang paling hebat. Kita pemimpin Islam ni kenalah naik Mercedes kepala dia. Jadi cuba bayangkan RMK pertama, RMK kedua, RMK yang ketiga. RMK 8, 9, 10. Aku akan sertakan gambar di sini. Tengok, PAS Kelantan dapat peruntukan puluhan bilion. Berapa bilion dia dapat ni? Apa yang dia buat dengan RMK tu? Sedangkan di antara ketiga-tiga negeri ni, Kelantan paling banyak. Alasan apa lagi negeri-negeri lain tak dapat pun? Cuba apa fikir? Dan Selangor alhamdulillah baru lancarkan 5 dasar dalam masa 5 tahun. Apa yang kerajaan Selangor akan buat? Dan kita boleh tengok dengan keyakinan ilmu pengetahuan Amiruddin Syahri, dengan pengalaman dia, dengan keyakinan dia. Cuba tengok. Dia Amiruddin Syahri dapat tarik pelabur berapa puluh bilion mai masuk Selangor. Bandingkan dengan pimpinan daripada parti PAS Kelantan dan Terengganu. Apa yang dapat buat? Apakah kemegahan yang PAS boleh cerita dekat orang? Oh, kami tutup kedai judi. Judi tak pernah hapuslah dekat Kelantan. Yang hanya kedai judi tu boleh tutup disebabkan lesen judi, lesen premis judi tidak dikeluarkan. So bila premis kedai tu, lesen untuk buka kedai tu tak dibuka ataupun tidak boleh diperbaharui, of course lah kedai tu tak boleh buka. Sedangkan daripada pintu belakang boleh, daripada pelbagai sekarang, daripada segi online, daripada segi macam-macam.
Menteri Dalam Negeri dan juga Fahmi Fadzil dah mengharamkan berapa ratus laman web judi. Hanya sebulan 2 bulan selepas kerajaan perpaduan ni ditubuhkan, dah berapa ratus laman web judi online dah dihapuskan. Awak zaman PAH tak buat macam tu. Inilah kita boleh tengok hipokrit penipuan. Apabila seseorang pemimpin tu bukan daripada ahlinya dilantik memerintah, apabila bukan ahlinya memegang kuasa ataupun memegang pemerintahan tu, kalau bukan pada ahlinya, hancur kan. Hanya setakat sebelum ni duk laung takbir, jual nama Allah, jual nama Quran, jual lah segalanya apa yang boleh jual, tapi tak pandai memerintah. Tetap hancur enggak rakyat negeri dia, terpaksa keluar daripada negeri dia, pergi cari makan dekat negeri-negeri yang diperintah oleh DAP ataupun Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Tak ada kemajuan tu. Malah kita pun hampa sendiri nilai dan hampa sendiri fikir lah. Jadi banyak macam-macam aku dah nak bawakan ni. Last aku nak cakap dengan cara-cara pimpinan PAS hari ni di dalam keempat negeri tak ada apa membentangkan ataupun menunjukkan keyakinan dan hala tuju negeri itu dengan jelas. Pelabur pun tak percaya dan pelabur pun tak mau masuk. Tapi apabila seseorang pemimpin tu dia membentangkan hala tuju dia dengan jelas dan dia berusaha mencari pelabur, mendapatkan pelabur dan membentangkan tekad-tekad untuk negeri ni sepanjang di bawah pemerintahan dia, kan, seperti mana yang dibuat oleh Kerajaan Selangor, hala tuju negeri yang jelas berdasarkan lima tekad untuk 5 tahun kegemilangan Selangor. Kan? Jadi salah satunya aku nak baca sikit. Ekonomi unggul dan pendidikan berkualiti pemangkin peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Ini salah satu kerajaan Selangor ni, dia fokus kepada ekonomi, kepada pendidikan dan juga peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Di Selangor ni dah ramai dan banyak pendapatan dia tu tinggi. Kan? Jadi kita nak tinggi lagi yang mana bawah-bawah ni supaya dapat ditinggikan lagi. Okay, yang kedua, agama sebagai cahaya dan inspirasi kehidupan bermaruah di Selangor. Cuba tengok, inilah tekad yang kedua yang dibawa oleh kerajaan hari ini. Kerajaan Selangor hari ini. Yang ketiga, perkhidmatan kerajaan yang cekap dan efisien. Inilah yang aku dengar 2 hari lepas daripada ucapan Amiruddin Syahari. Dia menegaskan supaya penjawat awam negeri Selangor buat kerja, sampaikan. Sebab sekarang ni ramai sangat rakyat-rakyat Selangor yang tak tahu apakah yang disediakan oleh kerajaan negeri ni. And then Amiruddin Syahari desak dan bagi satu idea dan juga satu jalan supaya penjawat awam dapat menjelaskan apa yang patut, apa yang dah disediakan oleh kerajaan negeri. Yang keempat, pembangunan mampan, selesa dan berdaya huni. And yang kelima, Selangor negeri penyayang yang membela kepentingan rakyat. 5 dasar. Yang nombor 1 dia letak adalah ekonomi. Yang kedua, pendidikan. Dan apabila kita ada ekonomi, kita ada pendidikan, insya-Allah akan melahirkan kita ni dapat pendapatan yang tinggi. Sebab kita nak buat apa-apa pun, kita perlu ilmu. Kita perlu ilmu. Ilmu sangat-sangat penting dia. Ilmu sangat-sangat penting. Kita nak buat video, kita nak buat apa-apa pun memerlukan ilmu. Sebab dengan ilmu lah insya-Allah akan menghasilkan pendapatan kita yang tinggi. Okey? Terima kasih banyak. Fikir-fikirkan, tolaklah Perikatan Nasional. Subscribe, like, komen dan share. Entah kat manfaat tu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.